Jadi hari ni tajuk kita apa tadi? Ni'mal umur. Ni'mat tak umur? Rasa ni'mat tak? Apa yang dikatakan sebagai ni'mat ni? Apa yang dimaksudkan dengan ni'mat? Ramai orang menyebut tentang ni'mal umur. Tetapi tak ramai orang menikmati umur tersebut. Ramai orang tahu bahawasanya umur itu satu ni'mat, iaitu kurniaan dan pemberian Allah Jalla Jalaluh. Tapi berapa ramai antara kita semua ini yang benar-benar menikmati akan umur tersebut? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, permudahkanlah urusan kami, bukakan pintalan lidah kami, agar manusia memahami perkataan kami. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, kita bersyukur kepada Allah serta salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana diberikan kita ini kesempatan umur, diberikan kita ini akan kenikmatan umur, diberikan akan kita ini kelapangan umur serta kesempatan untuk berkumpul dan berhimpun di dalam dewan yang barakah ini, di dalam Masjid Al-Falah, yang mudah-mudahan semua yang hadir ini termasuk di dalam golongan muflihin, yakni yang berjaya di dunia wal akhirah. Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih Kak Salwa serta jamaah-jamaah yang hadir pada pagi ini, yang dimaklumkan lama dah saya tak ke sini, walaupun rumah saya ke sini lebih kurang 2 minit je sampai, ya. USJ 11 lah. USJ 11. Kalau saya baling batu tu sampai rumah Kak Salwa. Ya. Straight je jalan tu, ya. Tapi lah namanya jodoh, ya. Walaupun dekat, tapi walaupun bagaimanapun, tetaplah jamaah Al-Falah dan juga Masjid Al-Falah ini tetap di hati, insya-Allah, ya. Jadi alhamdulillah, pada pagi ini kita berhimpun untuk berada di dalam majlis ilmu. Yang mana majlis ilmu ini adalah merupakan majlis yang tidak ada yang lebih besar daripadanya melainkan majlis ini. Yang mana terdapat jutaan malaikat. Bukan ribuan malaikat, tapi jutaan malaikat yang hadir, yang bersama-sama dengan setiap yang hadir ini. Daripada melangkah keluar rumah hingga ke sini, diiringi oleh 70,000 malaikat. Setiap orang yang hadir, 70,000 malaikat. Maka berhimpun pula di masjid, berhimpun pula sesama yang mengiring tadi, berpuluhan ribu tadi, berhimpun di dalam dewan ini, kemudian ditambahi pula lagi oleh malaikat-malaikat yang berada di masjid dan sebagainya. Dan malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala jadikan khas untuk mencari akan majlis-majlis kebaikan. Jadi majlis ini adalah majlis yang besar. Ya? Setiap hari kita hadir dalam majlis ilmu, jangan rasakan dia adalah majlis adah, majlis kebiasaan. Tidak. Setiap kali hadir majlis ilmu, rasakan dia adalah merupakan majlis yang luar biasa. Majlis yang sangat besar. Ya? Lebih besar daripada segala majlis-majlis yang ada di atas muka bumi ini. Yang kita bersiap ke majlis kenduri anak kita, majlis kenduri anak kawan kita, besar-besaran, berhias-hias, bercantik-cantik, datang ke majlis ilmu ini lebih besar daripada itu sebenarnya. Kerana majlis ini dihiasi oleh malaikat yang berjutaan banyaknya, Masya Allah. Okey? Jadi, bila kita berada dalam majlis besar ini, maka kita kena bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dengan menghadirkan diri, dengan niatnya, dengan bukunya, dengan pensilnya, dengan pennya, ya. Macam biasalah kalau kuliah saya Kak Salwa, ya. Setelah Kak Salwa memberi ucapan, saya akan bibil dulu, ya. Sebelum nak memulakan akan kuliah. Kerana kita nak kesungguhan,
Bila malaikat bersungguh-sungguh mengiring kita, maka kita pula tak sungguh-sungguh, maka malaikat itu tidak akan bersungguh-sungguhlah mendoakan kita. Jadi bila kita sungguh-sungguh, insya-Allah, ya, duduk kat depannya, itu tak? Ini kosong-kosong depannya, ya. Risau pula saya tengok, takut jin yang duduk. Ada kan? Duduk depan-depan, rapat-rapat, itu tak? Kalau kenduri tu, dia cari meja dekat dengan pengantin. Nak tengok pengantin, mentang-mentang saya bukan pengantin. Jadi duduk jauh-jauh. Duduk dekat-dekat. Itu cara kita mengaji ilmu, menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Baiklah. Jadi hari ini tajuk kita apa tadi? Ni'mal umur. Ni'mat tak umur? Rasa ni'mat tak? Apa yang dikatakan sebagai ni'mat ni? Apa yang dimaksudkan dengan ni'mat? Ramai orang menyebut tentang ni'mal umur. Tetapi tak ramai orang menikmati umur tersebut. Ramai orang tahu bahawasanya umur itu satu nikmat, iaitu kurniaan dan pemberian Allah Jalla Jalaluh. Tapi berapa ramai antara kita semua ini yang benar-benar menikmati akan umur tersebut. Sebab itu kalimah ni'mah ini bukan kalimah biasa. Kalimah ni'mah ini bukan kalimah yang diulang-ulang di bibir sekadar ucapan. Tidak. Ni'mah ini adalah sebenar-benar perkara yang besar, yang merupakan kurniaan daripada Allah Jalla Jalaluh, yang disebutkan sebagai ni'mah. Maka sebab itulah di dalam agama kita dalam Islam, ni'mat ini dibahagikan kepada dua. Ni'mat ini dibagi pada dua. Yang hakikatnya ni'mat itu hanya satu. Tetapi oleh kerana sampainya ni'mat itu kepada kita manusia, ya tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh berubah ataupun terpecah kepada dua. Asal usulnya ni'mah satu. Kurniaan daripada Allah Ta'ala, pemberian daripada Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya, dengan keredaannya, dengan kecintaannya kepada makhluknya. Tetapi bila sampai saja ni'mat kepada diri kita, masuk je ataupun sampai je siraman ni'mat tersebut, ia boleh berubah jadi dua. Sama ada ni'mat itu menjadi ni'mat yang disertai dengan redha, ataupun ni'mat yang tidak disertai dengan redha Allah. Macam mana pula? Bukan kata ni'mat tadi memang semuanya indah belaka daripada Allah? Ya. Tetapi berubah bila sampai kepada diri kita ataupun makhluknya, bila Allah Ta'ala mengurniakan akan ni'mat tersebut. Bila ni'mat yang diberikan oleh Allah, yang disebut sebagai ni'mat yang disertai dengan redha, iaitu apabila kita yang menerima ni'mat tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, termasuk dalam golongan yang Allah sebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Bagi mereka yang bersyukur, maka aku tambahkan bagi mereka. Bagi mereka yang kufur, sesungguhnya azab aku amat pedih. Jadi bermaksud, bila nikmat sampai kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada kita, sama ada kita bersyukur ataupun tidak. Kerana syukur pula ada lawannya. Semua benda ada pasangannya, ada lawannya. Syukur pula lawannya kufur. Maka seandainya kita mendapat nikmat, khususan pada hari ini kita membicarakan tentang nikmat umur. Dapatnya kita umur, bertambahnya kita umur, dan umur itu kita syukuri akan sebenar-benar syukur, maka Allah Ta'ala akan sertakan keredaan terhadap nikmat tersebut. Seandainya tuan-tuan dan puan-puan dan saya yang diberikan oleh Allah penambahan umur, yang tak semestinya umur ini kena kita kira bila berdasarkan kepada hari lahir kita. Tidak. Tetapi umur itu dihitung berdasarkan setiap nafas yang kita ambil. Umur itu dihitung pada setiap saat yang kita hidup. Umur itu dihitung pada setiap hari kita dibangunkan, dibangkitkan oleh Allah dari tidur. Maka itu namanya umur. Maka bila umurnya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nikmatinya dan kita syukurinya, maka Allah tambah nikmat tersebut dengan keredaannya. Namun kalau sebaliknya, tuan-tuan dan puan-puan mendapat penambahan umur hari ini, bertambah sehari lagi umur kita dari semalam, tetapi kita tidak menikmatinya dan tidak mensyukuri akan nikmat umur tersebut, bahkan kita menjadi orang yang kufur dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Inna azabi la syadid, sesungguhnya azab aku amat pedih. Dan azab tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, bukan hanya sekadar cerita di akhirat, tetapi azab tersebut juga dicerita di dunia. Bila orang yang mendapat umur tapi tidak disyukurinya, maka dia tidak akan dapat merasai akan nikmat umur tersebut. Bagaimana keadaan nikmat umur? Dia tak rasa umurnya itu diisi dengan kebaikan.
Itu tanda nikmat yang disyukuri dengan nikmat yang dikufuri. Nikmat yang disyukuri, contoh tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala bagi kita bangun awal lah, contohlah. Dapat tahajud, dapat sembahyang sunat, dapat sembahyang awal, dapat sembahyang ini, dapat zikir, dapat baca Quran. Rasa hari tu macam panjang, betul tak? Betul tak? Ha. Rasa macam lama. Siap dah buat semua. Belum lagi ni, Masya Allah. Rasa. Tapi cuba lambat tengok. Kelang kabut. Tiba-tiba tengok time. Dah, nak zuhur dah. Dah habis zuhur pula kelang kabut. Dah nak asar dah. Rasa cepat sangat hari ni. Itu bezanya bila hari ataupun nikmat yang disyukuri dengan nikmat yang dikufuri. Jadi sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita di pihak yang mana? Umur kita yang diberi oleh Allah, kita nikmati dengan kesyukuran atau nikmati dengan kekufuran? Sebab tu kuliah tuan-tuan dan puan-puan, mengaji ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan mengaji meropong, dengar Tok Guru bercakap je. Mengaji ni adalah satu jalan untuk kita menerima ilmu tersebut dan kita melakukan koreksi diri. Majlis ilmu saya selalu sebut, ia adalah majlis muhasabah. Apa maksud muhasabah? Menghitung diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sayyidina Umar kata, hitung diri kamu sebelum kamu dihitungkan di akhirat nanti. Maka majlis ilmu adalah majlis perhitungan itu. Dengar pasal nikmat syukur, nikmat umur. Aku ni benar-benar ke sedang menikmati dan mensyukuri nikmat umur yang Allah bagi? Bukan sekadar dengar. Bukan sekadar seronok je dengar, best lah ustaz tu. Lawak lah ustaz tu. Masuk balik. Orang tanya ngaji apa? Lawak. Baik, tengoklah je lawak. Betul tak? Tu. Kau main lagi ustaz ni. Dah lama tak datang, garang kau main lagi. Mengaji. Mengaji ni kena betul-betul faham apa konsep mengaji tu. Sebab tu saya kata kat mana saja kuliah dalam satu Malaysia lah yang saya pergi. Saya nak kita yang datang mengaji ni, berkuliah, berdewan, elok semua ni, yang hadir ni balik jadi orang alim. Berapa tahun dah kuliah kat sini, Kak Salwa? 10 tahun. 25 tahun. Semua dah triple PhD lah ni. Betul tak? Jadi 25 tahun mengaji, alhamdulillah. Jangan kata pula tak bagus. Baguslah tu. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat dapat hadir majlis ilmu. Tapi dapat apa kita? Dapat pahala Ustaz. Habiskan masa, dah tak ada apa nak buat, datang ngaji, dapat pahala. Pahala je. Sedangkan orang menghabiskan puluhan tahun, ulama-ulama terdahulu menghabiskan umur mereka bukan pedulikan tentang pahala ketika menuntut ilmu. Tapi yang mereka pedulikan adalah hasil yang mereka dapat, ilmu yang mereka perolehi, kitab yang mereka dapat tulis setelah mereka menjadi orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau 25 tahun ni, kalau saya minta lah balik semua ni yang datang ni, khususan Kak Salwa lah. Buku-buku catatan yang dia dah catat 25 tahun tu lah kan. Bawa balik di sini, susun tengok elok-elok, boleh buat kitab. Tahu tak? Boleh buat kitab sepatutnya. Ustaz ni satu. Tengok mana rujukan, mana kitab. Berapa buku yang salinan seorang ustaz? 6 buku. 6 buku tu tengok balik macam mana. Takut-takut buka-buka tengok. La ilaha illallah. Ditulis itu lain. Tak kan? Ditulis ni hutang karipap tak bayar. Ditulis nombor telefon orang kat situ. Ditelefon. Allahu Akbar. Bahayanya sebenarnya catatan-catatan tuan-tuan dan puan-puan ni semua adalah catatan yang berharga kerana ilmu. Sebab setiap orang yang hadir majlis ilmu dengan membawa catatan ini, dia telah mengikat akan ilmu tersebut. Ya, Imam Syafi'i kata, ikat ilmu kalian. Kerana ilmu itu umpama binatang liar. Maka ikat dan tambatlah dia dengan catatannya. Kerana itulah cara kalian untuk menambah ilmu di dalam hatimu. Memang betul, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu bukan sekadar ada di kitab. Tetapi ilmu itu bermula dengan ada yang dicatat ataupun di kitab. Kemudian masuknya ke dalam hati. Agar bila hilang kitab tersebut, ilmu masih lagi termaktub di dalam dada. Seperti mana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaih. Ketika dia berkelana, bermusafir, mencari ilmu, menyampaikan ilmu dengan isterinya, menaiki kereta kuda dan sebagainya dengan membawa berbagai-bagai bekalan. Tetapi ada satu bekalan yang paling berharga dalam ikatan kain yang merupakan catatan ilmunya.
Di pertengahan jalan, dirompak oleh landun padang pasir. Rompak habis barang-barangnya. Imam Ghazali kata, silakan ambil semua yang kalian mau, tetapi jangan ambil bungkusan ini. Bila kata jangan ambil bungkusan ini, maka perompak tu lagi nak tahu apa yang ada dalam ni. Imam Ghazali kata, ini bukanlah harta benda yang lain, tapi harta yang paling berharga bagiku, iaitu catatan-catatan ilmuku. Maka kata pencuri tersebut, ketua perompak tersebut, dia kata, Ghazali, engkau punya ilmu sekadar pada kertas. Bukankah ilmu sepatutnya di dada? Ketua perompak cakap kat dia. Menangis Imam Ghazali. Sebab tu dia catat dalam kitab Ihya, dia kata apa dia? Aku dibetulkan, aku dibentuk dan diterbiah oleh ketua perompak. Sejak daripada itu, Imam Ghazali menghafaz akan ilmu-ilmunya. Supaya bila hilang kitab, tak apa. Ada. Nampak tak? Tapi sekarang ni janganlah hilang kitab tu. Catatlah betul-betul dulu. Ada kan? Mengaji betul-betul dulu. Tapi sampai alim, sampai melekat ke dalam hati. Supaya nanti bila guru-guru yang mengajar tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang catat hari yang puluh tahun tadi tu, panggil seorang-seorang ke atas pentas. Kak Salah, naik atas pentas. Syarah balik bab sekian-sekian-sekian. Kak Salah kata boleh tak? Syarah balik bab sekian-sekian-sekian, sebiji macam Tok Guru tu syarah. Bahkan mungkin boleh jadi lebih lagi, ya tak? Lagi syarah tambah-tambah. Ini sepatutnya cara ilmu. Kenapa saya selalu sebut benda yang sama ni? Sebab nak sedarkan orang mengaji. Kerana sayang hadir di majlis ilmu yang gemilang, yang hebat, tetapi bawa pulang hanyalah sekadar kosong. Pahala semata-mata. Kita bukan nak mempertikaikan pahala. Semua orang nak pahala. Tetapi yang kita mahukan kesan ilmu yang kita perolehi dalam dadu. Menjadi orang yang alim. Ini kita nak. Sebab tu saya sendiri selalu menyebutkan dalam kuliah-kuliah. Mengatakan bahawasanya setiap guru wajib menyampaikan ilmunya. Dan yang kedua, wajib ke atas guru tersebut mendoakan kealiman bagi para pelajarnya. Tak boleh tinggal. Dalam sujud akhir sebagai seorang guru, mesti, ya Allah, setiap orang yang hadir ke majlis ilmuku, kau alimkanlah, ya Allah, seperti mana kau alimkan akan para ulama'-Mu. Itu. Baru semangat semua orang nak mengaji, betul tak? Tidak duduk lepot tau. Benda Ustaz ni cakap, bibil dia, kata, kan? Lepas tu balik, catatan balik. Minggu depan Ustaz tanya balik, tak ingat dah, catit lalu pula. Jadi sebuku tu catatan sama, ya. Faham tak tu? Tak tahulah panggil lagi tak lepas ni, kan? Rasa datang yang bibil, Baik, berpatah balik tentang apa tadi? Allah tadi. Jadi, nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dia boleh jadi berubah dengan cara kita menerima nikmat tersebut. Faham tak? Kalau bersyukur, nikmat itu akan Allah redha. Bila Allah redha dengan nikmat tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, apa Allah buat? Allah tambah nikmat itu. Umur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita syukur, maka Allah tambah umur kita, insya-Allah. Semalam saya syarah di Masjid Kastam, Kelang Jaya, kan? Kitab Nasihat Agama Wasul Iman masuk dalam bab adab, doa dan adabnya. Jadi doa dan kitab Nasihat Agama Wasul Iman ni, bagi saya orang mengaji kena alim kitab tu. Siapa yang mengaji kitab tu alim, maka selesailah agamanya, insya-Allah. Kerana komplit dalam tu Abdullah Al-Haddad menyusun tentang adab dan tentang Islam. Jadi dikata Nabi SAW menyebut tentang umur, doa dan umur. La yuraddul qada illa doa. Tidak boleh mengubah atau menolak akan qada melainkan dengan doa. Maka perkara tersebut perlu disyarah. Tak boleh faham, maksudnya doa je tolak. Doa je boleh tolak. Tak. Ayat Nabi SAW sebut, la yuraddu. Tidak boleh ditolak. Tak ada siapa boleh tolak qada Allah. Illa doa. Melainkan dengan doa. Maksudnya apa? Qada yang Allah dah tetapkan kat tuan-tuan dan puan-puan dan saya, qada umur kita. Umur berapa dan sebagainya, nak mati bila dan sebagainya, sudah diqadakan oleh Allah. Ataupun dipanggil qadarkan. Qadar maksudnya dah disusun. Qada bila terlaksana nanti.
Maka bila Allah dah susun semua tu, tak ada siapa di langit dan di bumi yang boleh mengubahnya. Illa doa. Kecuali doa. Jadi bila kita doa, minta kepada Allah, adakah kuasa doa kita yang mengubah akan qada tersebut? Tak. Allah yang mengubah. Tapi dengan sebab kita berdoa. Ya Allah, tambahkan umurku dengan taat. Ya Allah, tambahkan umurku dengan ibadah. Maka Allah tambahkan umur tersebut. Allah boleh tambah tak? Allah tak tambah boleh tak? Allah nak pendekkan lagi boleh tak? Boleh. Tapi dengan doa, minta, maka Allah Ta'ala boleh nak ubah. Saya ingat lagi perkataan hadis ni, bila almarhum ayahanda kita, Datuk Dr. Harundin, rahimahullahu ta'ala alaih. Dia punya pegang teguhnya dengan hadis ini. Kerana dia melaluinya. Kan beberkali dia. Tahu tak? 2 tahun sebelum yang dia meninggal, 2 tahun sebelum tu, dah teruk dah. Dia IJN dan sebagainya teruk. Masa tu dia kata. Memang dia dah tak sedar, dan dalam tak sedar tu dia memang dah pergi dah, dia kata. Dia dah pergi dah. Dia dah pergi dah, dia kata. Dah dipimpin dah bawa. Memang dia kata habis. Memang dia memang dah habis dah ni. Tapi dalam keadaan dia nak pergi tu, nampak kanan kiri di padang yang luar tu, budak-budak tahfiz ni yang pakai jubah putih apa semua ni berdoa. Menyeru kepada Allah doa, panjangkan umurnya. Dalam dia berjalan tu dia kata, patah balik. Dipimpin patah balik, hantar balik, sedap. Tu dia kata, la yuraddul qada illa doa. Tak boleh tolak qada Allah kecuali doa. Maka berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Bila berdoa kepada Allah, contoh kita kata, ya Allah tambahkan umurku, walaupun dalam keadaan yang umur tak boleh tambah dah. Dah tetap dah semua kat leher-leher masing-masing. Dah ada dah expired punya time tu. Berapa hari bulan dah ada dah. Bila buat, bila habis. Betul tak? Tapi bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh, dengan sebab doa itu, Allah Ta'ala berkehendak untuk menambah umur kita. Boleh. Sebab bila berdoa, minta sesuatu perkara yang luar biasa, yang tak terfikir di akal, bermaksud kita sedang membuktikan yang kita benar-benar meyakini Allah Maha Kuasa. Sebab itu doa, minta kepada Allah, tuan-tuan dan puan-puan, berdoa kepada Allah Ta'ala, yakin yang dia Maha berkuasa untuk nak buat apa saja dan menunaikan apa saja permintaan. Jangan ada keraguan walaupun sebesar zarrah. Minta habis-habis. Sebab tu kata Tok Guru, berdoa yang makbul ni, adalah bila doa tu macam orang tengah lemas. Macam mana orang lemas, tuan-tuan dan puan-puan? Dia struggle nak dapatkan apa saja yang dia boleh capai. Tak fikir apa lagi dah. Macam tu berdoa. Macam orang tengah lemas ni, minta ke Allah, ya Allah tambahkan umur kami, ya Allah dengan taat. Allah tambah. Sebab bila kita minta kepada Allah sesuatu yang kita minta, itu bukti tuan-tuan dan puan-puan yang kita yakin Allah boleh tunaikan. Tapi kalau tak nak berdoa kepada Allah, bermaksud kita meragui kekuasaan Allah Jalla Jalaluhu. Doa nak doa apa pun. Tak? Minta. Supaya ya Allah panjangkan umur, tambah umur ya Allah untuk aku dapat mengaji, jadi orang alim. Sebab jadi orang alim ni dia sangat-sangat bukan semua orang boleh dapat. Ada orang sehari mengaji alim dah. Ada seorang 10 hari mengaji alim dah. Ada orang 25 tahun tak alim lah. Contohlah, bukan orang sini. Jangan. Ada yang mengaji 40 tahun tuan-tuan dan puan-puan tak alim ada. Jadi pada ulama dulu 40 tahun mengaji, lepas dia mengaji, kawan dia dah khatam dah habis, kawan tu pula dari Tok Guru, dia mengaji pula dengan kawan tu 40 tahun menangis, jumpa Tok Guru, kenapa aku ni macam ni tak alim? Tok Guru kata jangan berputus asa, mengajilah kerana ilmu tu milik Allah. 40 tahun mengaji, akhirnya 40 tahun tu diminta izin kat Tok Guru, tolonglah bagi izin saya nak pergi uzlah lah, nak mengasingkan diri, nak merayu ke Allah. Masuk gua doa uzlah, menangis, minta ya Allah alimkanlah aku ya Allah. Duduk merenung, muhasabah, tengok air kan menitik ke atas batu kan. Dia pandang, dia kata air yang kecil halus tu turun berpuluhan tahun. Akhirnya batu boleh berlekuk juga.
maka takkanlah hati aku sekeras batu. Pasti Allah Ta'ala akan kurniakan ilmu pada aku pada satu hari nanti. Maka berazam keluar dari gua Rasulullah tu untuk pergi terus mengaji. Kata riwayat, dia keluar daripada situ, dia pergi mengaji. 40 tahun punya ilmu tu Allah kurniakan kepada dia. Jadi ulama besar lepas pada itu. Jadi jangan berputus putus asa. InsyaAllah alim dah tu. Tak? Alim dah kan? InsyaAllah lah. Ya? Kan kata dah saya soal saya seorang kan? Ya? Baik. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila berkenaan dengan doa tadi kan, minta umur tadi kan. Kenapa yang kita nak minta umur tambah dalam nisfu Syaban hari tu kan pakai doa kan? Minta banyak umur dengan taat, betul tak? Betul tak? Buat tak? Buat. Takut pula tanya tempat-tempat tertentu. Ada tempat tertentu tak nak buat berdoa ustaz. Kata. Ya, tak apalah kalau bid'ah malam tu tengoklah Gagal Baganza. Itu tak? Jadi mana tu? Nisfu Syaban doa minta panjang umur, tambah umur dengan taat, minta luas rezeki dengan barakah, macam-macam. Minta. Sebab tu tok nek kita dulu. Nombor satu doa dia minta tu. Minta ya Allah, minta lah ya doa panjang umur, betul tak? Bukan nak minta panjang umur kerana nak berleluasa bermaksiat di dunia, tak. Nak minta supaya Allah tambahkan umur dengan taat. Itu je. Dalam hasanah, dalam kebaikan. Masya Allah. Baik. Jadi itu doa. Jadi kalau kita sungguh-sungguh berdoa tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala bagi. Mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini Allah panjangkan umurnya dalam taat, dalam keadaan sihat walafiah, insya-Allah. Okey? Baik. Berbalik-balik kepada nikmat umur tadi. Ini baru mukadimah sebenarnya. Mukadimah. 30 minit mukadimah aja. 10 minit kan isi dia, 10 minit soalan betul balik. Dah selesai. Okey? Baik. Dalam Quran menyebut tentang umur berkali-kali. Boleh dikatakan tak kurang daripada, tak lebih kurang daripada 40 kali berkenaan dengan umur. Tak kurang tak lebih 40 kali tentang umur. Hatta Allah mengkhususkan dalam doa, dalam ayat-ayat tertentu tentang umur 40, Allah sebut. 70, 70, Allah sebut dalam Quran. Dan para Nabi-Nabi pun Allah sebutkan tentang keadaan umur mereka meningkat umur sekian-sekian. Nabi Yusuf ketika meningkat umurnya, Allah sebut perkataan umur itu di dalam Al-Quran. Nak menunjukkan kepada kita, nikmat antara nikmat yang besar adalah umur. Setuju atau tidak tuan-tuan dan puan kita, antara nikmat terbesar adalah umur, kerana tanpa umur, apalah kita dapat lakukan? Apa yang dapat buat? Kalau tak ada umur. Lahir hari ini terus mati. Dapat buat apa? Dengan adanya umur dan bertambah nikmat umur tersebut, dapat melakukan banyak lagi nikmat yang lain. Betul tak? Dengan umur Allah bagi sihat. Dengan umur Allah beri keluarga. Dengan umur Allah beri zuriat. Dengan umur Allah beri ilmu. Dengan umur Allah beri berbagai-bagai pemberian Allah Ta'ala. Betul tak? Jadi umur, kata Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Sabilul Idkar wal I'tibar, dia kata apa dia? Umur itu adalah modal yang terbesar yang Allah kurniakan ke atas kamu. Setuju? Alah lemah semangat semua lah. Alah, orang pukul 10, 40 dah lemah macam ni. Oh, tengah menulis. Allahu Akbar. Sorry lah ganggu. Okey. Umur tu modal yang paling besar sekali. Paling besar. Sebab tu kita boleh buat berbagai perkara hari ini. Adalah kerana nikmat yang Allah Ta'ala beri. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai tadi Kak Salwa sebut, berapa orang dah meninggal, betul tak? Meninggal terkejut-terkejut. Kawan-kawan saya pun meninggal muda-muda. Yang muda-muda meninggal, tidur tak bangun terus. Jalan balik exercise meninggal. Meninggal belaka-belaka. Yalah, itu ketentuan Allah Ta'ala, betul. Tetapi kita selagi mana ada nyawa, kita wajib mempelihara akan nyawa dan umur tersebut. Wajib. Sebab tu disuruh jaga kesihatan, disuruh jaga makan, disuruh jaga ini, jaga itu. Baru-baru ni saya dapat orang hantar kat saya, bagaimana rupa sel bila nak mati. Sel kita nak mati. Gurun tengok. Ditunjukkan. Dia zoomkan tu. Sel kan badan kita ditunjuk. Sel. Dia macam ditunjuk macam tu lebih kurang. Sel. Sel ni dia bersambung-sambung tau dia punya wire-wire tu. Sambung salah satu sama lain. Tapi bila sampai masa nak dekat dah, nak habis dah, nampak rupa sel tu tuan-tuan perempuan macam dia dah give up.
Sebab tu kita tak boleh nak berputus asa. Allah tak bagi tu putus asa. Sakit macam mana pun jangan putus asa. Doa, ikhtiar, usaha, tawakal. Bila dia mula dah nak sampai masa, tubuh manusia tu sudah mula pun give up putus asa lah kan. Give up lah, dah putus harapan. Satu-satu wire tu putus. Ditarik balik, ditarik balik, ditarik balik, ditarik balik, ditarik balik masuk. Bila masuk balik ke dalam badan dia mengecut. Mengecut, mati. Kita mati. Nampak sel tu, pegang elok, dia pegang. Tapi bila tubuh badan manusia, akal manusia, otak manusia, dia punya perasaan manusia tersebut dah mula dah tak nak melawan. Maka dia dah mula putus satu-satu wire tu. Putus. Nampak? Dia kecut, dia shrink tu, dia kecut. Matilah orang. Flatline. Jadi Allah bagi kat badan kita ni, sel ni, untuk kita sentiasa wajib menjaga dia, menyiraminya dengan kesihatan, menyiraminya dengan doa, menyiraminya dengan usaha dan ikhtiar, agar sel tersebut terus bersambung. Faham tak? Sebab tu, orang-orang, na'udzubillah min zalik, ada orang kawan-kawan kita, sihat walafiat, pergi cek doktor, doktor beritahu ada sakit sekian-sekian. Terus. Betul tak? Dan terus terlantar tu dah habis. Ya, okey. Sekarang tak sebut tentang umur tu takdir. Memang Allah Ta'ala dah takdirkan umur sekian-sekian umur. Faham? Tapi adakah semua orang tahu bila umur kita nak habis? Selagi belum tahu, selagi belum sampai, wajib jaga umur. Yang dipanggil jaga umur adalah jaga nikmat seluruh badan kita ni, namanya umur. Bila saya dapat tengok video tu, ya Allah. Takut tengok. Takut tengok. Ya Allah, macam ni rupanya. Sel tu sendiri give up. Dia give up lah. Sebab badan yang ditumpang tu, dah mula give up. Dia give up. Putus tali-tali tu. Dia tarik balik. Macam dia ambil balik tali-tali dia tu, wire-wire tu, dia tarik balik masuk badan dia, dia bawa pergi. Shrink. Macam itulah kita kalau mati nanti. Jadi sekarang, insya-Allah, kita masih lagi berdegup jantung, masih lagi bernyawa, bersyukur. Maka minta kepada Allah dan bagi tahu badan kita, yang aku nak sihat walafiat, untuk aku nak taat kepada Allah. Sebab tu, ingat tak dia Nabi Musa macam mana wafat? Belajar kan Qasasul Anbiya kan? Sirah para Nabi belajar tak kat sini? Belajar? Habis dah? Belum? Nabi apa dah? Nabi Musa alaihissalam ketika nak wafat, ni hadis Nabi SAW. Malaikat maut datang, dia tengking malaikat maut tu. Dia kata, pasal apa datang? Dia kata, aku datang nak ambil nyawa kau. Balik dia kata. Dia lawan. Iya. Bukan maksudnya dia tak terima takdir. Tak. Nak cerita Nabi Musa ni punya, dia punya ketegasan, dia punya garang gitu. Kalau sakat-sakat kita ni garang tak garang, dia garang lagi. Malaikat maut balik menghadap pada Allah. Kata Musa tak nak terima ni, aku datang ni. Maka Allah perintah kepada siapa? Kepada malaikat maut, bagi tahu kat Musa supaya dia pergi usap belakang apa? Belakang lembu. Usap belakang seekor lembu depan. Usap. Dan katakan kepada Musa, sebanyak itulah bulu-bulu yang ada di atas badan itu, sebanyak itulah pahala Allah Ta'ala kurniakan ke atas dia. Sambil dia usap, dia tak perasan tu. Dia usap tu, cabut yang boleh pergi. Sebab kalau dalam keadaan dia sedap, dia tak bagi. Dia lawan, dia tak bagi. Maksudnya bukan nak cerita cuba lepas ni lawan pula. Jangan pula nak lawan malaikat maut, tak sempat, dia bagi salam, tertelan dah. Malaikat bagi salam, dia tak kata apa dah. Ahlan wa sahlan je lah. Kan? Nak ceritakan. Maksudnya, selagi belum sampai takdir tu, yang dipanggil sebagai sa'ah. Sebab tu, kematian dipanggil sa'ah. Kiamat pun dipanggil sa'ah. Setiap kita ini akan melalui sa'ah. Yang kecil atau yang besar. Tapi setiap wajib melalui saat yang kecil, iaitu kematian. Sa'ah yang besar, insya-Allah mudah-mudahan kita lalu. Sebab kiamat besar tu hanya dilalui oleh orang-orang yang kafir. Kalau kita hidup ketika bumi bergoncang tu, maksudnya kita kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kerana ketika itu yang bumi bergoncang, terbelah bumi, bulan dan matahari berlabuh, langit jatuh bertimpa-timpa tu, hanya dirasai kata Imam Ghazali orang yang bukan Islam, orang tak beriman. Jadi kita insya-Allah mudah-mudahan kita meninggal sebelum daripada keadaan tersebut, insya-Allah.
Jadi, selagi belum sampai saat itu, tak ada siapa yang tahu. Yang tidak, yang Allah Ta'ala sebutkan, idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sampainya ajal kamu sa'ah, tidak akan diundur walau sesaat, tidak akan dicepatkan walaupun sesaat. Maka saat yang itu tak ada siapa tahu. Maka selagi belum sampai saat itu, tuan-tuan dan puan-puan, nikmati umur yang Allah Ta'ala bagi. Nikmati dengan arti kata yang pertama. Ni catit. Tadi dia kan, dia catit dah. Ni dah masuk isi ni. Dah masuk isi dah. Dah lagi 10 minit dah habis dah. Isi. Nikmat umur. Bagaimana kita nak menikmati umur? Yang pertama, cara menikmati umur. Okey? Yang pertama, hargai umur tersebut. Macam mana tuan-tuan dan puan hargai umur? Rasa umur mahal tak? Mahal? Boleh jual beli tak? Tak boleh. Tak ada nilai. Hargai umur tersebut. Rasa mahal. Macam mana tuan-tuan dan puan boleh dapat barang yang mahal? Jaga. Disimpan elok-elok. Dijaga elok-elok. Tak nak disentuh-sentuh, tak nak dirosakkan, tak nak dijatuhkan, bahkan dimuliakan, diletakkan di tempat-tempat yang elok. Betul tak? Maka pastikan kita hargai umur kita, tuan-tuan dan puan-puan, dengan kita meletakkan umur kita di tempat-tempat yang dipandang mulia di sisi Allah. Dan apa yang tuan-tuan dan puan-puan buat hari ini, itu adalah antara jalan menghargai dan menikmati umur. Meletakkan umur tuan-tuan dan puan-puan di dalam majlis ilmu. Subhanallah. Tahniah. Congrats. Sebab letakkan umur pada tempatnya. Inilah ilmu. Betul tak? Maka hargai akan nikmat umur tersebut. Ini cara nak menikmati. Hargai umur tersebut. Sebab tu saya dalam bab umur ni memang cukup suka. Sayang umur. Sebab tu hari lahir jangan main-main dengan saya. Saya sebut banyak kali dah tu. Kan? Kalau saya kau ingat binti saya, kau tak ingat dia. Betul lah dia. Itu yang tak datang lama tu. Contoh je, Allah Ustaz tak sedar diri kata. Nak ceritakan pasal apa? Sebab ada orang tanya saya, kenapa Ustaz lain tak macam tu, Ustaz seorang je lebih-lebih birthday ni? Orang tanya saya. Ada yang tanya. Saya kata sebab saya menghargai umur. Umur yang tak ada siapa boleh jual, tak boleh beli. Dengan umur tu, Allah Ta'ala bagi berbagai-bagai nikmat ke atasnya. Maka adakah salah kita nak mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala bagi? Wajib syukuri. Bukan salah lagi, wajib. Nikmat umur yang Allah Ta'ala bagi. Sebab tu Nabi SAW meraihkan hari lahirnya tiap-tiap minggu. Bukan setahun sekali. Tiap-tiap minggu raih birthday dia. Birthday. Hari lahir. Setiap hari Isnin aku berpuasa. Kerana Allah kurniakan nikmat umur ke atasku pada hari Isnin. Nampak tak? Yang kita pula marah pula orang sambut hari lahir. Apa yang baru lahir ni sebut orang kapi? Orang kapi pula. Memanglah kalau cara orang kapi tu yang tiup-tiup lilin tu. Umur 96 lah. 96 batang lilin nak tiup lah. Tiup habis mana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu janganlah. Itu ikut cara orang kafir, betul tak? Kita ikut cara orang Islam. Yang kan ada kit tak apalah manisan. Tapi yang lain-lain tu menikmati doa, syukur, bagi orang makan, betul tak? Itu cara dia. Okey. Faham tak tu? Hargai nikmat umur tersebut. Yang kedua, bagaimana kita nak buat lagi kerja apa yang nak buat yang dikirakan kita sebagai orang yang menikmati akan umur tersebut. Yang kedua, cara menikmati umur adalah gunakan umur sebagai modal mendapat syurga Allah. Yani, gunakan umur sebagai modal mendapat syurga Allah. Yani apa? Menggunakan umur untuk melakukan amal kebaikan yang Allah Ta'ala suka kita buat. Memang nak masuk syurga tak ada siapa boleh beli, tak ada siapa boleh tetap melainkan Allah. Tapi kita tahu Allah janjikan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat.
Kabar berita gembira kepada orang-orang al-falah dengan syurga. Bagi siapa? Bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Dulu saya ingat kuliah tu. Kat sini saya ingat kuliah saya kata pasal amal saleh. Saya tanya soalan tu kat sini. Apa maksud amal saleh? Saya ingat itu. Saya ingat. Ingat dah. Ya? Apa maksud amal saleh? Apa dia amal iman? Saya buat kat sini. Saya ingat. Yang datang tak ingat. Allahu Akbar. Semana nak alim. Masa ni saya ingat ikut surat orangnya. Ingat lagi. Apa dia amal iman? Apa dia amal saleh? Siapa ingat? Siapa ingat aku? Tak ingat? Allahu Akbar. Bukan tak ingat Ustaz, mengaji banyak sangat. File tu penuh. Tak kan? Apa amal iman, apa amal soleh? Ingat tak? Ada yang ingat? Ada yang ingat kat saya bagi hadiah kan? Apa iman, apa amal? Amal iman, amal soleh. Ada ke amal iman, amal soleh? Ya. Amal iman dengan amal soleh. Ada dua. Sebab tu Allah kata, amanu wa amal salihat. Amanu, iman. Tapi bukan iman dengan sekadar tasdik ataupun sekadar takrir dengan lisan. Tak. Iman adalah ada amal iman yang menambahkan orang itu beriman, dia ada amal dia. Saya bagilah, senang kan? Tanya tak sudah. Amal iman ni adalah segala yang Allah perintah untuk kita lakukan, dan segala perkara yang Allah haramkan ataupun Allah larang kita lakukan, kita buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang, itu dipanggil amal iman. Tahu tak? Tak tahu kan? Baru tahu hari ni. Itu namanya amal iman. Beramal atas keimanan. Melaksanakan apa yang Allah perintah dan meninggalkan segala yang Allah larang, maka itu dinamakan sebagai amal iman. Sebab kita beriman kepada Allah, maka apa Allah kata buat, buat. Apa Allah kata tinggal, tinggal. Sembahyang 5 waktu, itu amal iman. Itu boleh masuk lagi dalam kategori amal saleh. Macam mana tu berkuat bayi lah semua. Macam mana Ya, itu amal iman. Atas keimanan kita buat. Dan yang itu tak boleh nak tuntut apa-apa ke akhirat esok. Sembilan waktu nak minta, ya Allah mana pahala 9 waktu. Tak boleh. Kerana itu adalah perintah. Memang orang yang buat segala amal iman, dia selamat. Dia panggil selamat. Tapi belum lagi dikira sebagai orang beruntung. Sebab dia hanya balik modal. Faham tak? Buat 5 waktu sembahyang, zakat, haji, puasa, mengucap kalimah syahadat, 5 benda tu dia buat semua. Tapi tak buat benda lain. Dia buat yang tu, dia nak Allah perintah. Selamat lah. Selamat. Sebab dia dah buat amal iman. Tapi dia hanya duduk dalam kategori selamat lah. Bila kata selamat ni, anytime dia bertergelincir, dia tak selamat. Tapi bila tambah pula wa'amilus salihat. Amal saleh. Apa dia? Amal iman dah tahu kan? Apa yang perintah Allah larang tinggal buat betul. Amal saleh pula adalah amalan sunat. Apa ayat yang lebih cantik sikit? Susun ayat ngaji ke main lagi Pandailah mengayat. Segala amal. Tulis cepat. Yang tidak diperintahkan oleh Allah, tetapi disukai oleh Allah bila dilakukan. Sembahyang sunat Allah tak perintah. Betul? Yang kata pula Allah perintah nak sembahyang sunat. Kalau Allah perintah sembahyang sunat, maksudnya bukan perintah sunat dah, itu fardu. Tetapi Allah suka dah. Ni saya kata ni, saya kata kat masjid ni. Betul lah ni, kursi orang ni. Betul. Saya sebut dah. Macam ni kat dalam nulis semua masa tu. Tak apa buku. Ya salam. Sebab datang tak? Kalau tak ingat lah. Betul lah tu. Bukan kira sebaik saya datang untuk ibu-ibu dapat ilmu, tak sebab saya dapat ingat.
Pandai kat Salwa. Ya tak kan? Okey. Jadi segala amal soleh itu adalah amal-amal yang tatawwu'. Dia panggil dalam bahasa Arab. Amal tatawwu'. Amal pilihan. Tatawwu'. Amal-amal pilihan ataupun dalam Quran Allah sebut sebagai nafil. Nafilah. Pilihan, nawafil. Kan kita sebut kan amalan nawafil, solat sunat nawafil. Betul tak? Nawafil ni maknanya pilihan lah. Allah sebut dalam Quran tentang sembahyang tahajud. Fatahajjad bihi nafilatan lak. Maka bertahajudlah kamu sebagai pilihan buat kamu. Jadi pilihan. Tapi Allah suka tak? Saya buat contoh apa? Ingat tak? Bila saya sebut pasal amal soleh ni. Isteri saya jangan jawab. Isteri saya tak jawab lah. Dia selalu dengar. Orang lain lah jawab. Tak ada kan? Dah cerita pun tak ingat. Lagilah contoh tak ada diingat. Yalah. Yalah kan? Saya selalu buat contoh cekodok hitam tu. Cekodok tu. Cekodok pisang tu. Macam tak pernah dengar lah semua ni. Dah malas nak cerita cekodok tak payah. Buat lapar je. Betul tak? Ya. Maksud ceritanya adalah bila apa yang disuruh tu kita buat, maka kita telah menyelesaikan apa yang disuruh. Tiba-tiba ibu-ibu lepas sembahyang zuhur, ibu-ibu buat ba'diyah zuhur. Betul tak? Yang tak termasuk dalam perintah. Maka bila kita buat tu, Tuhan yang mempunyai kita ni seronok tak? Suka. Macam saya tadi, suami lah disuruh buat cekodok, tapi isteri dia buat cekodok, dia buat lepak pisang, dia buat pengat pisang, dia buat lempeng pisang. Segala-gala yang sekuat tu dengannya. Balik-balik je suami pun tengok, mana cekodok ai? Wah, ada cekodok hitam, ya Allah, ya salam. Itu sebab saya suka cekodok hitam. Hitam sungguh. Brown-brown tak main. Ya. Bukan hangit, hitam. Ya. Tapi buka-buka dulu saja tengok-tengok. Ya Rab. Selepat pisang, lemping pisang, pengat pisang, segala pisang ada. Masya Allah. Suami kata, semua ni saya suka belaka. Nampak? Tapi yang diperintah satu je. Tapi isteri buat tambah-tambahan. Dia jadi apa suami jadi? Seronok tak? I love you lah dia kata. Nampak tak? Dia seronok. Itulah maksudnya amalan sah. Faham tak? Next time saya datang, saya tanya lagi. Terus saya tak berhenti macam ni pula. Jenuh saya nak jawab benda yang sama. Bila nak ngaji benda baru? Ingat lah kan? Ingat. Simpan betul-betul tuan-tuan. Okey? Itu namanya ni'mat. Ya? Baik. Jadi amal soleh. Cara untuk kita menikmati Allah. Yang kedua tadi apa dia? Jadikan umur sebagai modal mendapat syurga. Macam mana? Amal soleh. Allah dah janji. Bila Allah janji, inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Faham tak? Okey. Yang ketiga, banyak tak ni? Banyak lagi nak cerita. Dan ke ni? Nak habis ni? Ya. Yang ketiga, bagaimana kita nak dikira sebagai orang yang menikmati akan nikmat Allah. Yang ketiga, jauhi segala larangan Allah. Siapa nak panjang umur, jauhi larangan Allah. Macam tuan-tuan dan perempuan orang bekerja ya. Dia ada kontrak kan. Contoh kerja kontrak. Dia buat elok, kontrak boleh sambung. Betul? Dia buat tak elok, boleh terminate kontrak. Betul tak? Kita pun ada kontrak dengan Allah tak? Dia baik-baik sikit. Buat elok, Allah tambah. Boleh, dia tambah. Lalu tutup guru kita dulu, Masya Allah, umur. Subhanallah. 100 tahun ada. Saya 106 tahun. Belum meninggal. Itu nombor umur IC. Itu umur kat IC maksudnya. Yang sebelum IC, zaman dia mana ada IC. Surat beranak pun kita pergi daftar, umur 40 pun daftar katnya. Ada kan? Tu dulu. Tapi tak menafikan ada juga yang umur tak panjang. Imam Syafi'i umur berapa? 53. 53 kan? Tapi kualiti 53 dia macam 2000 tahun umurnya. Kualiti dia. Sebab tu sampai hari ni orang sebut nama Imam Syafi'i tak? Sebut. Orang sebut nama dia rahmat bagi dia. Imam Syafi'i rahimahullah, orang sebut rahimahullah. Kitabnya Allahu Akbar. Apa lagi? Mazhabnya ditinggalkan untuk kita semua. Malaysia ni kita ni majoriti mazhab Syafi'i. Hargai dia. Maka dapat pahala kan tak? Kita nak buat mazhab apa? Tak kan?
Mazhab dia tu orang sebut dapat pahala. Baik. Itu cara dia. Tinggalkan segala larangan Allah Jalla Jalaluhu. Orang yang buat baik, maka Allah Ta'ala maha berkehendak, dia suka, dia nak tambah umur, dia tambah. Tak ada? Dia tambah. InsyaAllah. Tuan-tuan dan perempuan ni semua hidup panjang umur, insyaAllah. Ya? Beramal soleh, beramal baik dan sebagainya. Dan nak bertaubat daripada segala kesalahan. Okey, yang keempat. Kita ambil 5 je lah hari ni. Ya? Berpuluh-puluh lagi sebenarnya. Tapi ni yang 5 kita ambil. Yang keempat, cara untuk kita menikmati akan umur yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Yang keempat adalah menjaga hubungan dengan makhluk Allah Jalla Jalaluhu. Ada hadis Nabi SAW yang menyebut tentang tidak boleh merubah qada melainkan dengan doa, dan tidak boleh menambahkan umur melainkan dengan silaturrahim. Nabi kata silaturrahim. Maka jaga hadlum, bukan minan nas saja, minal makhluqat, dengan makhluk. Bukan manusia saja, tapi dengan makhluk. Dengan kucing, dengan binatang, dengan apa pun. Dengan semut. Yang tengah mengaji, semut lalu dia tanya semut tu. Semut tu kata, apa salah aku mati berlalu? Semut kat rumah, ada guling tabung kat lantai, semut makan, dia spray semut tu. Dah spray semut ni, buang pula dah gula tu. Nampak? Padahal gula tu semut nak ambil. Allah hantar semut kat rumah kita sebab dia tahu ada rezeki dalam tu. Kecuali kalau memang dah berdiri dekat dapur, suami tak nampak isteri, nampak semut je. Tu kena spray lah. Itu dah lebih-lebih mudarat namanya. Ayo. Okey. Jadi jaga dengan makhluk. Jaga dengan makhluk ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Khususan yang pertama, makhluk bernama manusia. Itu yang sebut hablum minan nas itu kan? Manusia. Jaga yang pertama silaturrahim. Sebab tu 4 perkara yang buat masuk kita ke syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak payah ulang. Itu tuan-tuan dan puan-puan memang dah alim dah benda tu. Dan Tuan Nabi kata 4 perkara buat masuk syurga tu. Betul tak? Betul tak? Betul. Apa dia? Apa dia tuan-tuan? Sebarkan salam. Lagi? Belum nanas. Lagi. Bagi makan. Tu. Lagi. Lagi maruah. Lagi. 4 yang disebut tu. Jadi yang bagi salam. Kedua, bagi makan. Ketiga, silaturahim. Keempat, solat malam ketika orang lain tidur. 4 ni. Nabi kata masuklah syurga Darussalam. Amin ya rabbal alamin. Nampak tak? Silaturahim. Jaga silah. Nak tanya yang maksud silaturahim ni apa tuan-tuan? Adik-beradik? Sebab apa? Sebab satu rahim. Ya. Saya dengar tadi. Saya dengar. Ada dengar YouTube orang cakap. Satu rahim sebab satu rahim. Dia kata. Yang mana? Rahim. Kan? Silaturahim, silaturahmi. Boleh. Dua-dua tak ada masalah. Orang kata silaturahim itu sambung adik-beradik sebab satu rahim. Dia kata. Betul? Betul ya? Silaturahim ni dia ada pecahan bahagian dia. Yang pertama sekali yang dimaksudkan kena faham, silah maksudnya sambung. Rahim atas nama Allah Ar-Rahim sebenarnya, iaitu menyambung kasih. Rahim itu kan kasih, menyambung kasih. Allah Ta'ala ciptakan akan makhluknya sebab dia nak tunjukkan kasih dia. Allah jadikan Adam dan Allah kurniakan Hawa untuk bertautan antara Adam dan Hawa untuk bersambung kasih yang Allah Ta'ala curahkan. Itu maksud silaturrahim, menyambung kasih. Maka bila faham maksud menyambung kasih, siapa? Allah. Baru kita tengok seterusnya yang dimaksudkan bagaimana nak mengalir daripada bapak kita kepada mak kita turun kat rahimnya anaknya lahir turun ke bawah adik-beradiknya.
Adik-beradiknya pecah pula kepada ipar duanya jatuh kepada anak saudaranya, sepupu sepatnya jatuh pula kepada saudara mara jauhnya, kemudian seterusnya kepada seluruh anak Adam. Sebab kita satu tok, satu nek. Satu tok, satu nek. Ada yang lain tok, lain nek kat sini ke? Kalau lain tok, lain nek bukan Adam, confirm jin. Faham tak? Jin lah tu. Manusia, semua tok nek kita Adam dan Hawa. Ni maksud silaturahim. Sebab tu bila salam tu, pegang tu, mengalir kasih sayang. Tu yang pandang salam tu, Masya Allah. Sebab kasih nak sampaikan. Rasa vibration kasih Allah sampai kepada kita. Ni maksud silaturahim. Baliklah susun pula kewajipan pertama. Silaturahim dengan siapa? Mak bapak. Sebab pada dia orang ada rahim. Mak-mak ni, sebab tu Allah angkat darjat tinggi lah orang perempuan. Sebab apa? Sebab ada rahim. Lagi kedua, orang perempuan sendiri tak tahu, jenuh kita tuan-tuan. Yang kedua sebab ada apa? Ada syurga. Walaupun ada kata hadis tu tak adalah dhaif. Ada hadis tu. Cuma martabat riwayat dia tu rendah. Tetapi al-jannah tahta aqdami ummahat. So ada. Syurga tu bawah tapak kaki ibu. Ada ni. Tidak berapa banyak anak-anak yang terlupa dengan tapak kaki mak. Berapa ramai? Lupa. Sibuk pergi jumpa Tok Wali ni, Tok Wali ni, Tok Wali tu. Jumpa makam ni. Jumpa Tok Guru ni, Tok Guru tu, Tok Guru ni. Minta doa. Tapi terlupa yang syurga ada bawah tapak kaki mak ni. Ni elok ni anak-anak dengar. Siapa rakam ni bawa balik. Bagi anak dengar. Orang lagi sekali ulang pula. Allah. Saya bukan pakai skrip. Berapa ramai anak-anak, saya kata maaf katalah. Berapa ramai anak-anak termasuk kita yang sibuk bertemu dengan wali sana, wali sini, syekh sana, syekh sini. Menziarahi makam sana, makam sini. Minta doa ni, minta tak doa ni, doa tu. Minta amalan tu. Tapi terlupakan syurga yang ada di bawah tapak kaki ibunya di rumah. Nampak tak? Begitu jugalah bagi wanita pula. Ada syurganya pula pada suami. Slow jawab kan? Suami. Sambil kedip-kedip mata. Kena dah, dia kata. Suami. Ada syurga. Betul ke Ustaz ada syurga? Betul tak? Betul tak? Nabi kata apa? Orang perempuan buat 3 benda je. Pertama, taat Allah wa Rasul. Kedua, taat suami. Ketiga, jaga maruah diri ketika ketiadaan suami. Pilih pintu syurga mana nak masuk. Senyap tu. Tahu tak? Melopong, tenganga, terjegih, tertelan, semua ada. Tapi buat ramai pula orang perempuan, maaf kata. Sibuk dah. Bertemu ni, pergi sana, rombongan sana, sini, bertemu Tok Syekh sana, Tok Syekh sini. Tapi Tok Syekh kat rumah tu, kena ambil. Siapa suruh panggil? Contoh, aku bawa Tok Syekh sekali. Alamak. Dia nak buat juga. Dia kata tadi tu. Contoh, Syekh kat rumah tu. Walaupun tak kerti lah, nak panggil pun tak kerti lah orang kata. Tapi tu ada syurga juga bagi orang perempuan kat sana. Ini ingat tu. Saya tak kata salah nak pergi ziarah, pergilah. Tapi maksudnya jangan sampai lupa. Terlupa ni. Syekh tu pun telefon dah. Yang kat mana yang ni air ketiga rumah Nabi ni. You reda ke air dapat pahala. Tak ada makna suami dapat tumpang pahala sendiri. Tak dapat. Tak ada tu. Banyak tu lupa. Ngaji kemain lagi bagus ni. Ya tak kan? Tok Guru cakap tergangguk-gangguk semua. Tapi dia tak buat amal soleh dah. Ini jaga. Silaturahim tu kena jaga. Betul? Mak bapak, suami, isteri, suami pun jaga juga silaturahim dengan isterinya. Sebab mencantumkan kasih daripada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian baru turun pada adik-beradik dan sebagainya. Okey? Itu seterusnya dah. Itu tajuk khas silaturahim. Kena pecah pula macam mana susunan, mana didulukan, mana kemudiankan dan sebagainya. Okey? Itu cara untuk kita menikmati umur kita. Siapa boleh buat ni, dia nikmatlah umur dia. Dia bahagialah umur dia. Yang kelima, apa cara nak menikmati umur? Doa. Minta. Sebab tu dalam Quran sampai Allah sebut kan, doa khas untuk orang 40, betul tak? Kan?
Ada doa khas untuk orang umur 40 tu Allah sebut dalam Quran Karim pasal umur. Maksudnya nak bagi tahu umur ni Allah Taala suruh kita nikmatinya dengan cara kita berdoa ke Allah, minta Allah bagi umur kita bertambah dengan kebaikan, bertambah dengan nikmat, bertambah dengan amal soleh, dan umur kita tu kita dapat benar-benar nikmati umur. Jadi 5 benda ni sekurang-kurangnya tuan-tuan perempuan dan saya dapat buat, kita akan dapat rasa nikmat. Masa tu baru, ya Allah, bestnya umur ni. Patutlah bila tiap hari tambah umur. Ya Allah, syoknya umur ni sebenarnya. Syok tak? Alahai. Lomah semangat. Menulis. Itulah alasan menulis. Semangat. Ngaji tu semangat. Ya tak? Baru ni'mat. Ni baru 5 kat sana. Berpuluh lagi ada. To be continued. Ya, akan bersambung lah. Saya ingat dulu macam tu juga. Cerita pasal dulu, to be continued juga. Setelah bertahun-tahun jumpa balik. Ya tak? Bersambung. Ni drama bukan drama biasa. Ya, okey. Jadi 5 perkara tu untuk menikmati umur yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan melalui Al-Quranul Karim, melalui hadis Nabi SAW, dan Nabi juga adalah orang yang paling menghargai umurnya. Sebab tu malam-malam Nabi sujud, Nabi berdiri sampai bengkak kaki. Itu cara nak nikmat umur rupanya. Nabi sujud sampai tak bangun-bangun macam seolah-olah dah wafat. Nabi bangun, Nabi kata kepada Aisyah, kata, ya Rasulullah, kenapa nak sujud lama-lama? Bukankah syurga dah menjadi milikmu? Merah muka Rasulullah SAW mengatakan, ya Umairah, jangan kau kata begitu, kerana syurga dan neraka bukan milikku. Namun adakah salah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Tuhanku? Masya Allah. Cantiknya. Syukur kepada Allah dengan umur. Maka Allah tambahkan nikmat tersebut kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi 5 perkara atas perkara nikmat umur. Maka insya-Allah sekurang-kurangnya perkara itulah dapat menjadikan kita ini hamba yang menikmati umur dan bersyukur. Dan Allah tambahkan ke atas kita segala apa yang kita syukurkan di dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sampai di situ dulu. Ada rezeki, ada umur, jumpa lagi di masa-masa yang akan datang, ya. Dan yang penting sekali kita ni minta umur bertemu dengan Ramadan Syahrul Mubarak. Yang beberapa hari saja lagi nak sampai, dah rasa gembira, dah rasa seronok dah kita, ya, kerana nak bersiap-siap menuju kepada Ramadan Syahrul Mubarak. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan kita semua yang hadir dalam majlis ini, Allah sejahterakan kita pada bulan Syaban. Allah berkati kita pada bulan Syaban ini, dan Allah sampaikan kita dengan bulan Ramadan, dan Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar, dan Allah temukan kita lagi dengan bulan Rajab, Syaban dan Ramadan di tahun yang akan datang, dan Allah pertemukan kita semua di tempat-tempat kebaikan. Allah kumpulkan kita di tempat-tempat dan majlis-majlis kebaikan, dan Allah Ta'ala kumpulkan kita di dunia di tempat yang baik, dan Allah kumpulkan kita semua di akhirat nanti dalam syurga yang terbaik. Dan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita akan ni'mat, dan Allah gerakkan kita untuk mensyukuri akan segala ni'mat. Allah kurniakan kepada kita akan pengampunan, dan kita bersyukur dengan pengampunan yang Allah kurniakan ke atas kita. Allah kurniakan kita taubah, maka kita jadikan taubat kita taubatan nasuha, agar tak berulang lagi kita akan dosa dan maksiat yang kita lakukan, agar kita termasuk dalam golongan hamba-hamba yang diampuni oleh Allah dan memasuki pintu syurga tanpa hisab oleh Allah Jalla Jalaluh. Dengan keberkatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan asbab baginda lah dapatnya ilmu kepada kita, dengan asbab baginda lah dapat berkumpul kita dalam majlis-majlis ilmu sebegini, dengan asbab baginda lah kita dapat menyebut nama Allah, dengan asbab baginda lah kita dapat membaca kalamullah, dengan asbab baginda lah kita dapat mengenal Allah, dengan asbab baginda lah kita di akhirat nanti dapat menikmati syurga Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله والحمد لله رب العالمين. هذا وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.